Hey, bertemu lagi. Assalamualaikum. Baru je nak feeling. Abang ni baru nak feeling tadi kan. Sebab tengok macam cantik je kejadian Tuhan kat belakang tu. Jadi kita kena bersyukurlah dengan apa yang ada. Sihat semua. Apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak penonton di luar sana dan juga rakan guru sihat walafiat. Bersua kembali dengan Abang Din untuk slot yang seterusnya bagi subjek Bahasa Melayu SPM. Kat mana? Macam biasa. Tengok kat atas tu. Di studio USTP, PPD Kota Baru. Okey, Alhamdulillah kita dapat bersama. Pada hari ini, Abang dia nak share yang lain pula. Perasan kan? Kalau perasan tajuk kat situ, iaitu berkaitan dengan novel Bahasa Melayu Kertas 2. Soalan nombor 4, sentuh tentang novel. Baiklah. Hari ini, Abang dia nak kongsi kepada anak-anak bagaimana teknik kita menjawab novel, terutama untuk soalan 4A. Baiklah, untuk soalan novel ini, iaitu yang terkandung dalam kertas 2 Bahasa Melayu, ada dua soalan, 4A dan 4B. Dan pada hari ini kita mengikut SP-nya 4.1.1. Jadi anak-anak pelajar, kita mestilah ikut dengan sukatan ataupun di SKP yang telah ditetapkan. Okey, jom kita lihat. Bahasa Melayu kertas 2 ni, soalan nombor 4, soalan novel, berapa markah? Nampak tu? Okey, markahnya 15 markah. Dan pastinya anak-anak tahu kan, novel yang kita belajar, tingkatan 4, Pantai Kasih. Tingkatan 5, ni tingkatan 5, Bima Sakti Menari. Okey, soalan 4A ada 7 markah. 7 markah soalan 4A, 4 markah isi, 3 markah bahasa. Dan soalan 4B, 8 markah. 6 markah isi, 2 saja markah bahasa. Dan anak-anak, novel ini terbahagi kepada 4 zon. Betul lah. Setiap zon novel yang berbeza. Jadi pada hari ini, sebab Abah dia mengajar di Negeri Kelantan, Cik Siti Wang Kembang, Tanah Serendah Sekebun Bunga. Untuk makluman anak-anak, Kelantan termasuk dalam zon 3 bersama dengan negeri-negeri Pantai Timur plus Melaka, iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Melaka. Nampak tu? Okey, Abang dia dah tulis dah. Jadi anak-anak, novel tingkatan 4, Pantai Kasih. Okey, Pantai Kasih. Siapa penulisnya? Dekat bawah ni. Okey, Asmah Nordin. Dan novel tingkatan 5, Bima Sakti Menari. Penulisnya Sri Rahayu Muhammad Yusof. Jom kita lihat bagaimana cara kita nak jawab novel supaya kita dapat markah yang banyak atau markah yang penuh. Okey, baiklah. Teknik menjawab novel, perkara yang perlu ada dalam menjawab novel, iaitu pernyataan sama dengan huraian plus contoh. Okey, guna formula P, H plus C. Pernyataan P sama dengan H tu adalah huraian tambah C contoh. Dan dalam huraian dan contoh, anak-anak perlu masukkan nama watak. Tak kisahlah, watak utama boleh, watak sampingan pun boleh. Yang penting jalan ceritanya betul. Dan jawapan anda perlu dikemukakan menggunakan ayat yang lengkap dan gramatis. Tak boleh buat ayat pasar. Kena buat ayat yang standard. Okey anak-anak? Baiklah. Cara mudah. Yang ini mungkin anda nak tahu. Cara mudah jawab novel ikut kaedah Isa Jali. Okey, Isa Jali iaitu ingat 1, jawab 5. Itu ingat 1, Jal tu jawab dan li tu 5. Abang dia dah ringkaskan kat situ. Bagaimana kita nak ingat 1 jawab 5 anak-anak? Senang saja. Satu yang kita nak ingat ni sama ada nilai ataupun perwatakan. Baiklah, abang dia tunjuk, okey, iaitu tentang nilai. Nilai dalam novel Pantai Kasih salah satunya ialah kasih sayang. Okey, kita ingat abang dia nanti itu nilai kasih sayang. Jadi, berdasarkan satu perkara ini kita ingat 5 perkara. Ingat 5 perkara dari satu sahaja. Kita ingat apa tu? Okay, nilai, persoalan, pewatakan, pengajaran dan latar masyarakat. Abang dia dah tulis dah tu. Kan nampak tu daripada nilai, okay, persoalan, pewatakan, pengajaran dan latar masyarakat. Semuanya kita gunakan perkara yang sama. Cuma bentuk ayat. Contoh kalau kita lihat itu nilai, kasih sayang. Persoalan, kasih sayang seorang ibu terhadap anak kandungnya. Pewatakan, seorang ibu yang sentiasa menyayangi anak kandungnya. Pengajaran, kita hendaklah. Jadi ayat tu yang menggambarkan ayat yang betul untuk menjawab 5 perkara. Dan
kelima-lima perkara ini, anak-anak boleh gunakan contoh yang sama. Okey, contoh ni contoh yang sama. Okey, contoh sebagai bukti ataupun sebagai contoh, Dr. Raiha sangat menyayangi anaknya Rohayu, walaupun anak itu merupakan anak yang kurang upaya. Rohayu menghidapi kecacatan sindrom Down, namun Dr. Raiha sanggup menjaga anaknya dengan penuh kasih sayang, walaupun mendapat tentangan daripada suaminya, Dr. Sadis. Kita berikan contoh yang jelas. Ada nama watak Dr. Raiha, ada nama watak Rohayu, Dr. Sadis. Jadi menampakkan huraian kita itu lengkap. Ya, boleh guna. Contoh ni boleh guna untuk kelima-lima ni. Jadi senang. Sebab tu mudah untuk jawab apabila kita faham bagaimana nak menggunakan formula E Sajali. Baiklah, jadi kita lihat satu lagi. Satu lagi kalau kita ingat perwatakan. Okey, perwatakan Abadin ambil perwatakan Bima Sakti Menari, iaitu Nurul Hafsah. Jadi mencintai alam sekitar. Itu sifat positif. Kalau boleh, ambillah sifat yang positif. Jadi 5 perkara yang sama masih Abadin tulis, iaitu perwatakan, persoalan, latar masyarakat, nilai dan juga pengajaran. Kalau anak-anak perasan, tengok tu. Mencintai alam sekitar perkara yang sama, cuma ayat berbeza. Kalau perwatakan, seorang yang. Kalau persoalan, persoalan tentang. Kalau masyarakat, masyarakat yang. Itu contohnya. Okey, jadi apabila anak dah nampak ayat, dia punya ayat dasar tu, untuk nak buat bagaimana penyataan sesuatu soalan yang kita nak jawab itu, maka mudah. Dan seperti tadi juga, anak-anak boleh gunakan contoh yang sama. Okey, contohnya Nurul Hafsah berusaha memastikan populasi kelip-kelip di Kampung Kuantan kembali pulih melalui usahanya merealisasikan kawasan simpan langit gelap di Kuala Selangor. Okey, sebab tema dia berkaitan dengan mencintai alam sekitar. Kan bagaimana usaha Nurul Hafsah dan kawannya Muhammad Taufik, Budiman dan kawan-kawan yang lain dalam memastikan kawasan simpan langit gelap itu dapat dijadikan kenyataan. Jadi baguslah, kita perlu sayang pada alam sekitar. Jadi itu ingat formula E Sajali. Ingat 1, jawab 5. 1 tu sama ada nilai boleh ataupun persoalan. Oh, okey. Ada yang tanya Abadin, adakah kita boleh nak masukkan nama watak dalam pernyataan? Okey anak-anak. Nama watak kita tak boleh masuk dalam pernyataan untuk 5 perkara ni. Contoh anak-anak jawab kan? Okey, perwatakan anak-anak tulis seorang Dr. Raiha, contoh kalau ambil tajuk ataupun Nurul Hafsah. Nurul Hafsah seorang yang mencintai alam sekitar. Itu salah. Jawapannya salah, tidak dia. Sebab Nurul Hafsah tak boleh masuk lagi dalam pernyataan. Anda kena sebut seorang yang mencintai alam sekitar. Lepas tu barulah sebagai contoh Nurul Hafsah, barulah bagi masuk nama. Untuk 5 perkara ni. Tapi kalau soalan lain, kalau soalan tanya peristiwa, soalan tanya unsur suspense, jadi kita boleh kaitkan dengan peristiwa, maka nama watak boleh kita masukkan dalam pernyataan. Ingatlah, jangan tersalah jawab. Okey, baiklah anak-anak. Sekarang kita lihat pula contoh jawapan. Abadin bagi kepada anda 1 contoh jawapan berkaitan dengan nilai keberanian. Nampak tu kan? Nilai keberanian. Okey, soalan tanya, berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, jelaskan nilai keberanian yang terdapat dalam novel tersebut. 7 markah menandakan soalan 4A. Okey, jadi kita rujuk novel Pantai Kasih. Abadin bagi contoh. Okey, mula-mula sekali anak-anak buat dulu ayat pendahuluan. Ayat skema, Abadin kata ayat skema. Contohnya kata, novel yang saya pelajari ialah Pantai Kasih karya Azman Nordin. Mukadimah dia, ayat skema. Okey, terdapat beberapa nilai keberanian yang ditunjukkan oleh pengarang dalam novel tersebut. Jadi ayat ni taklah dikatakan wajib buat macam tu. Tapi sebaik-baiknya adalah ayat mukadimah dia, ayat pendahuluan. Kemudian kita berikan peringatan isi, iaitu kita jawab tugasan soalan. Nilai keberanian. Okey, ini adalah penyataan. Nilai keberanian menyatakan kebenaran terdapat dalam novel Pantai Kasih. Ataupun boleh kita kata nilai keberanian yang terdapat dalam novel ini ialah keberanian menyatakan kebenaran. Pun betul juga. 1 markah. Itu dapat markah untuk penyataan. Kemudian kita bagilah isinya dan juga huraian. Huraiannya dan contoh nilai ini dapat dilihat apabila Felicia Landosi berani menceritakan hal yang sebenar kepada Dr. Raiha. Okey, bahawa dia telah bersekongkol dengan Dr. Sadis, membakar kereta Porsche Dr. Sadis sehingga merangkut nyawa Rohayu, anak kesayangan Dr. Raiha. Jadi kat situ kita lihat bagaimana keberanian, keberanian Felicia Landosi mengaku. Keberanian dia mengaku buat salah dan dia pun menerangkan
kepada Dr. Raiha. Itu berani juga. Ada orang takut kan, senyap-senyap. Kita berani buat benda baik. Kita kena berani. Kalau takut, susahlah kan. Okey, baiklah. Itu baru satu isi kan, dan juga satu huraian. Dapat 2 markah. 2 lagi perlu. Okey, kita lihat 2 lagi. Okey, jadi kita letakkan penanda wacana. Okey, selain itu, nilai keberanian bertindak dalam keadaan genting. Bertindak dalam keadaan genting. Penyataan juga. Juga terdapat novel Pantai Kasih. Dapat 1 markah penyataan. Nilai ini dapat dilihat melalui peristiwa. Bagi nama orang siapa? Ibu Unung Sirun. Okey, yang berani menghadapi sangat genting di bilik bedah Pusat Rawatan Pantai Kasih. Okey, PRPK, apabila Felisa Landosi telah ditawan oleh seorang pemuda yang bertindak menyamar sebagai doktor menceroboh pusat rawatan tersebut. Ada pemuda menyamar jadi doktor, dia masuk dalam pusat rawatan tu dan dia telah menahan Felisa Landosi. Jadi mestilah cemas kan. Jadi macam mana nak tunjuk berani ni? Siapa yang berani? Ibu Unung Sirun. Unung Sirun ni adalah pesakit kan, yang nak mendapatkan rawatan. Okey, sebab dia sakit tulang kan, tulang pinggul dia. Jadi Ibu Unung Sirun berjaya menyelamatkan Felisa Landosi daripada dicederakan oleh pemuda tersebut kerana keberaniannya. Jadi Ibu Unung Sirun dia tawarkan diri dia untuk pujuk pemuda itu, dan akhirnya pemuda itu dibawa ke pusat rawatan. Okey, dah dapat diselamatkanlah Felisa. Jadi selamatlah kejadian ni. Jadi menunjukkan bagaimana dia berani dalam keadaan yang genting. Siapa berani? Ibu Unung Sirun. Jadi lepas habis tu kita dapat dah 4 markah. Tadi dah 2, peringkat pertama isi, ini peringkat kedua isi, dapat 1 lagi markah penyataan dan 1 pula markah huraian. Kemudian kita buatlah ayat kesimpulan. Okey, kesimpulannya memang terdapat beberapa nilai keberanian dalam novel yang dikaji ini dapat dijadikan teladan kepada pembaca. Ayat mudah, 1 ayat je. Apa-apa buat ayat mudah je. Kalau kata berkaitan dengan nilai, terdapat pelbagai nilai yang boleh diteladani oleh pembaca. Itu ayat yang cukup mudah. Jangan buat ayat yang susah. Jadi anak-anak, markahnya kalau anak-anak lihat di hujung sana, okey, di hujung sana tu ada markahnya. Isi 4, okey, bahasa 3, dapat markah penuh 7. Jadi alhamdulillah. Okey anak-anak. Okey, jadi itu cara dan contoh jawapan cemerlang yang Abadin dah kongsikan. Baiklah. Kemudian Abadin nak ajar anak-anak di luar sana bagaimana kita nak membina kata kunci. Sebab kadang-kadang bila menjawab novel ini, pelajar dia tahu tapi dia tak pandai nak bina kata kunci berkaitan dengan tajuk ataupun soalan yang diajukan. Yang pertama kita lihat kalau berkaitan dengan persoalan. Tengok dalam kotak merah tu, persoalan dia tanya. Abang dia nak highlightkan persoalan. Jadi apabila kita nak bina kata kunci persoalan, kita ingat salah satu nilai murni. Contoh nilai murni kita ingat kasih sayang. Kemudian kita tambah dengan huraian. Jadi contohnya dalam kotak biru sebelah ni, sebelah Abadin ni. Tengok tu, okey. Okey, persoalan kasih sayang. Kita letak persoalan ayat, kemudian kita masukkan nilai murni. Persoalan kasih sayang, seorang ibu tak ada anak kandung. Kita campurkan nilai dengan huraian. Kemudian kita bagi contoh. Okey, sebagai contoh, Dr. Raiha amat sayang akan anak tunggalnya Rohayu, walaupun anaknya itu menghidap sindrom Down. Dia berasa amat sedih atas kematian tragis anaknya yang disambar api dalam kebakaran kereta mewah milik suaminya Dr. Sadis. Itu kita nak menunjukkan persoalan, ya, persoalan kasih sayang seorang ibu tak ada anak kandung. Jadi anak-anak ingat tu, boleh ingat satu nilai murni, letak persoalan, gabungkan dengan nilai murni dan lengkapkan dengan ayat huraian yang sesuai. Okey. Okey. Kemudian kita lihat pula kata kunci kedua berkaitan dengan pengajaran. Yang ini biasa. Kalau pengajaran kita gunakan biasanya 3 itulah, nampak tu. Kita hendaklah, ya, kita haruslah dan kita mestilah. Itu biasa. Okey, dan kita bagi ayat yang sesuai, kita haruslah mempunyai perasaan kasih sayang. Okey, mungkin tak, kalau kita nak tambah, kita haruslah mempunyai perasaan kasih sayang terhadap anak kandung. Contoh kita nak tambah kan? Dan kita bagilah contoh yang sesuai. Sama je, tak susah tengok contoh. Okey, kalau anak-anak lihat pada contoh tu, memang lebih kurang je semua. Anak-anak boleh snap, ya. Kalau anak-anak nak ambil buat rujukan, memang mudah. Memang tak susah. Jalan cerita yang sama, contoh yang sama kita boleh gunakan, cuma ayat saja yang berbeza. Okey, dia ada 5 kata kunci ni. Ini baru yang kedua. Kita tengok yang ketiga. Apa kata kunci ketiga? Okey, yang biasa ditanya dalam soalan iaitu tentang nilai. Okey anak-anak. Bila sebut pasal nilai, ada yang kata kita bergantung pada 7 nilai murni. Sebenarnya nilai murni itu tak semestinya 17, bukan 7, 17. Sebenarnya ada nilai murni yang sesuai yang diterima dalam skema. Jadi kalau kita lihat yang biasanya, nilai murni ni kita ada kata nama dan kita sambungkan dengan imbuhan apitan. Ke dengan an. Tapi tak semua. Tengok tu. Ketaatan,
ketabahan, kesabaran. Okey, tapi kalau simpati, jangan tulis pula kesempatian ataupun kekasih sayangan. Tak. Yang mana yang sesuai, kita letak imbuhan apitan. Jadi masih sama, bila nilai murni kita tak tulis panjang-panjang. Tak boleh kata nilai murni keberanian. Tak ada. Nilai murni ialah keberanian. Cukup macam tu. Nilai murni ialah kesabaran. Tak payah kata kesabaran seorang, tak perlu. Dan kita bagikan contohnya dalam kotak biru ini. Kita bagi contoh yang sempurna. Sebagai contoh, nama watak jangan lupa. Dr. Raiha berani mendakwa suaminya, Dr. Sadis di Mahkamah Keluarga, dengan menyatakan secara tegas bahawa suaminya yang telah menyebabkan kematian anak tunggal mereka, Rahayu. Itu nak menunjukkan nilai keberanian. Jadi ingat, Dr. Raiha pun berani. Jadi orang kita ni kena berani dalam mengambil tindakan. Yang penting tindakan kita itu mestilah betul. Dua lagi kata kunci. Jom kita lihat. Okey, kata kunci yang keempat iaitu perwatakan. Ayat asasnya ialah seorang yang dalam kotak merah tu. Ayat asalnya seorang yang. Dan kita perwatakan ini kita ambil kata sifat, ya, gigih. Ambil yang positif lah. Ada kadang-kadang soalan tanya yang negatif. Tapi kebiasaannya soalan akan tanya yang positif. Gigih, sabar, tabah, rajin. Jadi kita buat ayatnya seorang yang. Okey, seorang yang berani contohnya. Jadi kita bagikan huraian yang tepat dan mudah. Okey, Dr. Raiha berani mendakwa suaminya Dr. Sadis di Mahkamah Keluarga dengan menyatakan secara tegas bahawa suaminya yang telah menyebabkan kematian anak tunggal mereka, Rahayu. Sama macam tadi kan? Sebenarnya memang mudah. Apabila kita dapat contoh satu, kita boleh kaitkan dengan huraian untuk pelbagai perkara. Tadi ingat satu, jawab 5. Begitu. Dan akhir sekali untuk kata kunci bagi novel yang biasanya ditanya iaitu latar masyarakat. Jadi anak-anak, ayat anda mesti anda tulis masyarakat yang. Okey, masyarakat yang. Jadi kalau kita ambil kasih sayang, masyarakat yang mengamalkan kasih sayang. Okey? Dan bagi contoh yang sama, letakkan nama watak Dr. Raiha amat menyayangi anak tunggalnya, Rahayu, walaupun anaknya itu merupakan anak kelainan upaya yang menghidap sindrom Down. Jadi, ingat satu, jawab 5. Isa Jali. Dan cara bina kata kunci, Abah dah berikan, Abah dah paparkan dalam slide yang Abah berikan. Harapnya anak-anak faham. Dan kalau tak faham lagi, boleh tengok ulang-ulang. Dia boleh tengok ulang-ulang. Yang penting kita dapat bagaimana teknik menjawab. Baiklah anak-anak. Teknik menjawab yang ini Abah nak kongsi sebab kalau soalan pernah keluar dalam SPM, soalan tanya sinopsis anak-anak. Apa? Calon tulis panjang, dia tulis bab 1, bab 2, bab 3. Penuh kertas. Jadi salah tu. Kalau soalan keluar tentang sinopsis, anak-anak perlu menceritakan 4 plot. Okey, kalau lihat di sini plot permulaan, okey, permulaan, perkembangan, klimaks dan juga peleraian. Ceritakan plot mengikut plot. Itulah sinopsis, bukan cerita bab demi bab. Ingat tahu? Mana tahu kan? Tak silap Abah, tak silap lah. Kalau tak silap, last keluar sinopsisnya 2015. Kalau tak silap lah. Jadi, sekarang ada 2020. Mungkin boleh beri perhatian. Baiklah. Kemudian anak-anak, ini Abah dia nak share. Antara soalan popular, soalan target kita. Yang pertama daripada apa yang Abah dah papar kat sini. Anak-anak boleh baca sendiri ya. Okey, kalau kita lihat pada analisis percubaan SPM 2020, banyak negeri yang menonjolkan, mengetengahkan soalan berkaitan dengan tema. Tema. Jadi bila sebut tema anak-anak kena bagi. Ingat tu, soalan 4A biasanya kalau tema. Tema maksud dalam 4A maka 4. Jadi mungkin pelajar tanya kan, macam mana nak jawab tema? Maka 4 tapi tema ada 1. Jadi begini caranya. Caranya, bila jawab tema, kita nyatakan tema. Okey, contohnya Pantai Kasih kan. Temanya ketabahan seorang wanita menghadapi cabaran hidup ataupun dugaan hidup. 1 markah untuk esei. Tapi kita kena berikan 3 peristiwa yang menjelaskan keadaan tema itu. Contohnya kita boleh kata ketabahan Dr. Raiha dalam menghadapi krisis rumah tangga. Dengan suami ni kan dia hadapi krisis. Kita pun cerita apakah krisis tersebut. Ingat kan? Tentang anak dia itulah kan Dr. Sadis. Dr. Raiha gugurkan janinnya. Itulah krisisnya yang pertama yang kita nampak senang. Okey, yang kedua, apa dia ketabahan lagi? Ketabahan Dr. Raiha memelihara anaknya Rahayu kan yang sindrom Down tu. Itu yang kedua ketabahan dia. Dan yang ketiga, ketabahan dalam tugas dia, kerjaya dia apabila dia memikul tanggungjawab untuk membedah Undang Sirum buat kali yang ke-6. So dia tabah menghadapi segala cabaran dalam kerjayanya. Itu antara soalan tema dan cara anda menjawab. Anda beritahu tema apa,
Kemudian perenggan-perenggan berikutnya anda huraikan peristiwa yang menggambarkan tema tersebut. Okey anak-anak, watak-pewatakan berikan perhatian bagaimana watak utama menghadapi masalah dan cara penyelesaiannya. Kemudian untuk soalan kebat, unsur suspense. Apa dia unsur suspense? Jeng jeng jeng. Unsur suspense apa dia? Jeng jeng jeng. Menyebabkan timbulnya persoalan. Apa yang berlaku? Jadi mungkin boleh kalau kita kata pantai kasih, unsur suspense tadilah. Apabila pemuda menyamar masuk pusat utama pantai kasih, apa berlaku pada Felisa? Itu menimbulkan persoalan. Jadi anak-anak boleh berikan perhatian. Okey, kalau kalau tajuk Bima Sakti Menari, mungkin apabila Nurul Hafsah dan Muhammad Taufik diculik, dan jeng apa berlaku? Itu unsur suspense. Jadi anak-anak pastikan dapat berikan penekanan pada tajuk ini. Kemudian soalan kebat yang lain kita lihat peristiwa yang menarik. Sama ada dia akan tanya di awal cerita ke, di akhir cerita ke. Kalau dia tanya setuju atau tidak menarik, cadangan Abah Din supaya anak-anak jawab setujulah. Supaya senang nak bagi alasan. Kenapa setuju peristiwa pengakhiran cerita Bima Sakti Menari itu menarik? Mungkin sebab banyak memberikan teladan pada pembaca bagaimana kepentingan menjaga alam sekitar dan peranan kita menjaga alam sekitar. Kalau Pantai Kasih, kenapa menarik? Kerana dapat menunjukkan bagaimana sikap manusia yang saling memaafi. Dr. Raihan kan memaafkan Felisa, Lendosi dan sebagainya. Kat situ kita berikan hujah untuk menyatakan kenapa peristiwa itu menarik. Okey? Dan peristiwa beri teladan tu macam biasalah. Jangan lupa, kita dah sampaikan peristiwa beri teladan dan kita kena beri alasan kenapa menjadi teladan. Begitu juga dengan peristiwa yang meninggalkan kesan. Kalau boleh, ambillah kesan yang positif untuk memberikan kesan itu kepada pembaca. Jadi itu adalah antara soalan popular yang perlu diberikan perhatian oleh anak-anak dalam persediaan menghadapi SPM 2020 pada 22 Februari 2021 nanti. Baiklah anak-anak, jadi pada anda yang nak tahu lagi banyak video PDPC, video PDPR Abah Din, jangan lupa untuk tengok Abah Din punya YouTube Syahadin dan kongsi-kongsilah, like, share dan subscribe supaya dapat bermanfaat dan anda boleh ikuti video Abah Din dari semasa ke semasa. Sekian dulu daripada Abah Din. Terima kasih dari studio USTP PPD Kota Baru kerana anda sudi bersama kami dan ingat kita perlu jaga kita untuk selamat kesemuanya. Salam ceria untuk anda di luar sana. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.